Saya ingat dalam SOP Malindo, dalam SOP Batik Air, tak ada ke reporting dan monitoring. If your staff fail to report, you have to monitor them. You don't give them excuse like I ingat. Siapa saya buat masalah tu? Your manager. How long it takes to get here? Manager tak dapat sampai. Manager tak jumpa jalan ke apa? Which is on the same date. Itu pilihan yang ada dalam term and condition Batik Air Malindo. Hotel memang full. Kita cuba dapatkan. Memang tak ada kosong, tak ada bilik kosong, betul. Hotel full. Lepas tu, biar customer kau bergelempang atas lantai. Tak ada SOP. Hotel bagi balik. Tak ada SOP. Kenapa daripada tadi aku tanya kau, apa yang kita orang boleh dapat sepatutnya, kau satu benda pun kau tak jawab. Kenapa, kalau daripada pukul 12 tadi, manager kau turun, kita boleh cari hotel sendiri pun. Isunya aku nak keluar cari hotel sendiri pun. Aku takut barang aku lagi aku semua kat sini. Jadi sekarang ni, apa yang kita boleh buat? Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Aku ni ambil air dekat aku je. Okey, untuk pengetahuan korang, dia tu bukan staff biasa ya. Dia tu adalah manager yang saya dah jumpa di atas. Daripada pukul 1 sampai pukul 6 pagi tu, tak ada satu pegawai ataupun staff pun yang turun ke bawah. Jadi saya minta polis bantuan untuk iring saya keluar untuk naik ke atas. Dan di atas, dia adalah manager on duty pada waktu itu. Okay, dia adalah manager on duty. Dia kata dengan saya, dia yang bertanggungjawab untuk hal-hal macam itu. Okay. Saya berada di atas hampir 15 minit untuk pujuk dia turun ke bawah untuk terangkan situasi kepada pelanggan ataupun penumpang yang terkandas. Tetapi dia sangat tak nak turun bawah. Sampailah saya dah mengamuk dekat atas tu, mungkin sebab dia nak tengok, dia tak nak saya bising-bising ke atas, dia turun bawah. Dan apa yang dia buat di bawah, dia hanya buka pintu gate ya. Bayangkan gate pintu yang bilik kami masuk tu, kami baru saja masuk. Dan kami dibiarkan di luar, di atas kursi keras, di atas lantai marmar tu, orang tua, budak kecil semua menggigil. Okey, kami dibiarkan di situ selama 3 jam. 3 jam di luar situ. Lepas saya naik atas, panggil dia, barulah dia buka pintu tu. Dan guess what? Lepas dia buka pintu tu dan kami masuk dalam tu, kami dah tunggu hampir 20 minit untuk dia bagi apa-apa penerangan ataupun bagi apa-apa cerita tentang keadaan semasa kami. Dan dia tak buat apa-apa pun. Sampai kami confront dengan dia, barulah dia kata, ada satu lagi manager nak kena turun. Dan kami dah diam waktu itu, kami tunggu lagi hampir setengah jam. Manager tak turun-turun. Sebab itu kami jumpa dia, kami confront dengan dia. So, for those yang kata kami marah budak-budak yang kat kaunter bawah tu, you are wrong. Kami tak marah budak-budak tu. Dia adalah manager yang kami heret daripada atas, turun ke bawah, supaya menerangkan keadaan dan isu semasa yang berlaku. Dan dia fail to do that. So, kalau you all di tempat kami, should we smile? Should we encourage him? Or should we give some token to him because biarkan kami dekat atas, kat bawah selama 6 jam tanpa apa berita? So, you decide. Okay, inilah dah aku nak cerita pasal Malindo Air ni punya hal ya. Ramai yang tanya flight ni flight apa? Flight ni adalah flight daripada KL ke Kuching. Flight ni adalah final flight kot rasanya pada hari tu. Isu dia dekat sini adalah flight yang kita naik ni, dia delay dan tak dapat apa-apa informasi sampailah waktu kita orang check in di kaunter. Kita pergi check in, baru dia bagi tahu flight ni delay. Tak ada pemberitahuan awal ya, tak ada. Pas dia bagi tahu delay, kronologi daripada delay tu sampai nak ke bawah, ke marah ke budak manager tu, dia panjang tau.
Dia bukannya macam kau tiba-tiba marah kan. Bukan. Dia panjang ni. Panjang. Dia ada kronologi dia. Pertama sekali, bila flight tu delay pukul 2.45, okey, ramailah yang akan masuk dekat dalam gate tu dalam lebih kurang pukul 12.30, 1 macam tu. So daripada pukul 12.30 tu, basically dah ramai orang tunggu dah kat dalam gate tu dalam gate tu. Sebab dalam airport dah tak ada apa pun, banyak kedai pun dah tutup kan, 12.30 dalam gate tu. Okay, lepas dia orang tangguh tu, ada beberapa passenger dah cuba dapatkan maklumat, dah cuba nak cari staff Malindo, tapi tak nampak. Satu staff Malindo pun tak nampak. And then saya secara personal, saya buka lah website Malindo. Saya nak carilah nombor telefon yang kita boleh call ke, ataupun center dekat KLIA ke. Tak ada. Yang ada call center dia pun buka daripada pukul 8 sampai pukul 6 ke pukul 5 macam tu lah. Dan yang lain semua kena tunggu email. Okay, kenapa benda ni jadi sebenarnya? Kita orang ni nak cari maklumat je. Kita nak tahu je apa sebenarnya yang jadi. Kalau flight tu delay, betul-betul delay sampai pukul 6.30 sampai pukul 7.40, dan kau dah tahu flight tu akan delay pada awal, maknanya pukul 1 kau dah tahu, kenapa kau tak turun bawah? Kenapa kau tak terus terang dengan passenger yang ada tu? Kenapa? Apa masalahnya? Apa yang susah sangat kau nak betul terang? Sampai ada passenger yang keluarkan teori bahawa mereka ni saja nak tangguh flight sebab nak penuhkan flight. Supaya pagi besok ada flight yang sama 7.40, mereka boleh penuhkan flight tu, which is masuk akal juga kan, sebab boleh jadi juga kan, pada saya lah. Lepas tu ada yang bagi teori sebabkan dah terlampau lewat, jadi pilot tak nak bawa kapal terbang, pun boleh jadi juga. Saya sendiri tak tahu teori-teori ni, dan saya tak berteori bab ni. Saya tak berteori, saya cuma pegang kepada faktanya saja. Faktanya adalah sepanjang 7 jam, 8 jam, sepanjang 7 jam ke 8 jam kami disidai di kawasan gate pelepasan itu, kami hanya bercakap dengan pegawai Malindo semasa check-in luggage dan juga check-in flight. Masa itu je, which is masa awal-awal tu saja. Selepas itu zero communication, tak ada langsung. Kemudian ada yang petikai juga cakap, kalau nak flight mahal, nak flight yang sedap, belilah yang mahal dan sebagainya. Ini kita cerita tentang hak kita sebagai pengguna, bukan pasal tiket tu harga berapa. Okay? Dan kita beli Malindo pun bukan sebab dia murah. Harganya lebih kurang sama je dengan Air Asia, dengan MAS yang sekarang ini pun harga lebih kurang sama je, beza 200-300 je pun. Tapi kita beli Malindo sebab waktu itu, flight itu kita sesuai dengan jadual kita. Bukan sebab kita nak naik Malindo sangat. Saya sendiri personally travel sebulan 5-6 kali naik flight. So, which is common je. Benda delay ni common. Benda delay ni pada saya secara personal common saja. Tak ada apa pun. Tapi delay domestic flight sampai 8 jam without any communication atau information daripada airline punya company, unacceptable. Tak boleh diterima atas apa pun alasannya. Jadi kalau kita nak marah kat bos, kau cuba kita guna akal sikit kan. Kat mananya kau nak jumpa bos dalam situ? Budak dia tu, staff dia tu pun, manager dia tu pun, kita nak kena naik atas, kita nak kena merayu supaya turun, maklumkan kepada passenger-passenger lain. Itu pun dia berat mulut nak turun, berat mulut nak cakap. What do you expect from above? So, tindakan ini dibuat supaya kita dapat perhatian daripada pihak yang lebih tinggi. Contoh macam Minister of Transportation ke, dapat MEFCOM ke, supaya kita dapat perhatian yang itu. Dan bukan saya pun yang sebarkan video yang saya marah tu, sebab saya memang ada rakam. Saya sendiri ada 4-5 video yang saya rakam rentetan peristiwa daripada awal. Kalau saya release video cara manager tu jawab di kaunter pejabat di atas, korang lagi maki punya. Korang confirm lagi maki teruk daripada saya maki dia. Cara dia jawab tu, air muka dia, dia punya style pandang kita tu kan. Macam kita ni sampah. Macam kita ni sampah dia buat. Ada video, tapi video tu bukan aku nak sebarkan untuk malukan dia. Video tu aku ambil hanya kerana nak bagi bukti kepada pihak atasan dia dan pihak-pihak berwajib yang perlu saja. Ada banyak video-video dia yang aku ambil yang perangai, yang menunjukkan dia ni sangatlah. Kalau tak tahulah, kalau budak bawah tu, budak yang macam itu boleh buat perangai macam itu kepada kita, kau ingat bos-bos dia nak pandang kita ni sebagai apa? Sampah, babe. Sampah. Cerita Malindo ni
bukan prank bukannya macam bad marketing ke, tak ada. Ini bukan cerita bad marketing. Ini cerita reality orang tua yang sakit, terlepas makan ubat, sampai menggigil-gigil orang tua tu. Orang yang sleep disc yang tak boleh duduk lama dan tak boleh berada dalam situasi kesejukan macam itu. Ini cerita budak-budak yang ada semput, ada asma, ada lelah, yang kena serang sebab kesejukan langsung daripada airport tu. Ini cerita orang-orang yang terkandas, yang tak makan daripada pukul 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. Ini cerita budak-budak bayi, bayi-bayi kecil yang 5-6 bulan, yang mak dia kendung, tak dapat tidur dengan selesa, mak dia tak dapat rehat. Ini cerita orang yang balik kerja pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam ataupun pukul 6 petang, terus shoot pergi airport, nak balik jumpa keluarga, tapi malangnya terpaksa tangguh sampai pukul 7.40 pagi besok, which is 24 jam tak tidur. Ini bukan cerita aku mengamuk, ini bukan cerita saya mengamuk, bukan. Ini cerita ramai orang yang terkesan dengan keadaan itu, dan the worst part adalah airline langsung tak peduli dan staff dia langsung tak peduli. So for those yang rasa benda staff tu tak kena marah tu tak patut, it's up to you. I don't care. I don't have to explain to you why I'm acting such behavior. It's okay. But the thing is, kalau semudah itu mereka lepas tangan, then you imagine what is your value to the company? Zero. Totally zero. So, official complaint sedang dibuat, draft sedang dibuat, tinggal nak masukkan dan compilekan bukti-bukti sahaja. Nanti saya akan update lah. Kalau saya rajin nak update cerita-cerita proses itu, kita tengoklah apa yang MEFCOM akan cakap, apa yang MOT akan cakap, apa yang Malindo Air sendiri akan cakap. Kita tengoklah. Okay, selamat malam. Saya tutup cerita Malindo ni pada hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.